Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera hari pertama persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14. Untuk makluman anda, persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung setiap Isnin hingga Khamis selama 25 hari sehingga 27 Ogos ini. Kebiasaan baharu atau normal baharu melatari perjalanan Parlimen kali ini bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Prosedur operasi standard SOP yang ketat diguna pakai kalau kita lihat sejak bermula mesyuarat pertama Parlimen yang ke-14 untuk mesyuarat yang ketiga ini pada 18 Mei lalu juga telah melaksanakan SOP bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Kedudukan di dalam Dewan Rakyat diubah suai selari amaran penjarakan sosial. Saringan kesihatan bagi menyimak suhu badan individu yang masuk ke dalam Dewan Rakyat juga dilakukan di pintu masuk Dewan Rakyat. Nama dan nombor telefon setiap individu direkodkan untuk tujuan pengesanan sekiranya berlaku jangkitan COVID-19. Kehadiran pula adalah dalam jumlah yang minima. Penguatkuasaan tersebut turut terpakai kepada petugas media. Hanya seorang wartawan dan seorang jurugambar dibenarkan membuat liputan di Parlimen. Temu bual hanya boleh dilakukan di pusat media. Temu bual ataupun liputan di lobi Parlimen seperti sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Baik saudara, seperti biasa perjalanan persidangan Dewan Rakyat akan dimulakan dengan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Hari ini soalan yang pertama diajukan oleh Ahli Parlimen Kota Samarahan kepada Perdana Menteri yang ingin tahu mengenai kedudukan ekonomi semasa, prestasi pertumbuhan ekonomi negara dan kadar pengangguran masa kini. Soalan kedua juga diajukan kepada Perdana Menteri. Ini soalan daripada Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Beliau ingin tahu mengenai persediaan dan tindakan yang diambil oleh kementerian dalam menangani dan juga mengukuhkan keselamatan siber negara hingga ke peringkat individu berikutan peningkatan kes penggodaman sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebanyak 80.5% sebagaimana yang dilaporkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia SKM. Soalan ketiga juga masih diajukan kepada Perdana Menteri. Ini soalan yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Arau. Beliau ingin tahu sejauh manakah usaha yang dilakukan oleh kementerian sebagai peneraju bidang teknologi dan inovasi negara dalam mempercepat proses pendigitalan perkhidmatan kerajaan. Manakala soalan keempat pula diajukan oleh Ahli Parlimen Bukit Bintang kepada Menteri Wilayah Persekutuan. Beliau ingin tahu adakah kementerian bersedia mempertimbang pemberian diskaun ke atas cukai taksiran yang dibayar kepada DBKL bagi meringankan beban rakyat yang terjejas dengan penularan pandemik COVID-19. Manakala soalan kelima pula diajukan kepada Menteri Kesihatan. Ini berkaitan dengan COVID-19. Diajukan oleh Ahli Parlimen Bacok. Beliau ingin tahu mengenai penglibatan Malaysia dalam usaha sama sektor perkhidmatan kesihatan yang dibangunkan dengan negara-negara lain ketika ini bagi mengekang wabak COVID-19. Saudara, selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Ada banyak lagi anda boleh ikuti menerusi aturan urusan mesyuarat yang boleh dimuat turun di laman sesawang Parlimen. Setelah selesai sesi pertanyaan jawab lisan akan diteruskan pula dengan sesi pembentangan usul-usul. Seperti yang dilaporkan oleh media, kami juga di RTM telah mewar-warkan kepada anda bahawa tumpuan pastinya terarah mengenai usul pertukaran yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Tetapi sebelum itu, mendahului usul bagi aturan urusan mesyuarat hari ini adalah usul oleh Menteri Dalam Negeri. Beliau memerintahkan bahawa majlis ini memerintahkan Ketua Polis Negara menjaga supaya selama penggal Dewan Rakyat yang ada sekarang, jalan-jalan melalui lorong-lorong menuju ke Dewan hendaklah sentiasa terbuka dan boleh dilalui dan jangan ada sesiapa yang menghalang. Soalan usul kedua, ketiga dan keempat adalah berkaitan dengan usul pertukaran yang di-Pertua Dewan Rakyat dan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti jawapan oleh menteri dan timbalan menteri yang berkaitan. Dengan limpah kurnia baginda telah berkenan menyampaikan titah diraja dalam Parlimen. Saya telah menerima salinan titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong itu, dan seterusnya sekarang saya mengarahkan supaya salinan titah diraja itu dibentangkan di atas meja majlis mesyuarat dan seterusnya dicetak dalam penyata rasmi. Seterusnya. Akta-akta yang telah diperkenan oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli-ahli yang berhormat, saya suka hendak memberitahu majlis ini, iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah dengan limpah kurnia baginda telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan oleh Parlimen
ke-14 dalam mesyuarat kedua dan ketiga, penggal kedua Parlimen ke-14 yang lalu seperti berikut, saya bacakan. Akta Anti Berita Tidak Benar Kurungan Pemansuhan 2020, Akta Perlindungan Penderma Makanan 2020, Akta Mata Wang 2020, Akta Bank Negara Malaysia Kurungan Pindaan 2020, Akta Perhubungan Perusahaan Pindaan 2020, Akta Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional 2019, Akta Perbekalan 2020, Akta Keuangan 2019, Akta Franchise Pindaan 2020, Akta Hak Cipta Pindaan 2020, Akta Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia Pembubaran 2019, Akta Pengangkutan Barang Melalui Laut Pindaan 2020, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan Pindaan 2020, Akta Cukai Pendapatan Pindaan 2019, Akta Petroleum Cukai Pendapatan Pindaan 2019 dan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Pindaan 2019. Seterusnya. Perutusan daripada Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu perutusan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara yang menyatakan persetujuan Dewan itu kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam sidang Parlimen ke-14, penggal kedua 2019 yang lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan perutusan itu sekarang. Perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. 1. Rang Undang-Undang Perbekalan 2020. 2. Rang Undang-Undang Kewangan 2019. 3. Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan Pindaan 2019. 4. Rang Undang-Undang Petroleum Cukai Pendapatan Pindaan 2019. 5. Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan Pindaan 2019. 6. Rang Undang-Undang Mata Wang 2019. 7. Rang Undang-Undang Bank Negara Pindaan 2019. 8. Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Pindaan 2019. 9. Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar Pindaan 2019. 10. Rang Undang-Undang Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional 2019. 11. Rang Undang-Undang Perlindungan Penderma Makanan 2019. 12. Rang Undang-Undang Hak Cipta Pindaan 2019. 13. Rang Undang-Undang Franchise Pindaan 2019. 14. Rang Undang-Undang Perhubungan Perusahaan Pindaan 2019. 15. Rang Undang-Undang Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia Pembubaran 2019. 16. Rang Undang-Undang Pengangkutan Barang Melalui Laut Pindaan 2019. Yang ikhlas, Yang di-Pertua Dewan Negara. Pemasyuran daripada Tuan Yang di-Pertua. Ahli-ahli yang berhormat, mengikut Peraturan Mesyuarat 4A Perenggan 3, saya suka hendak memaklumkan iaitu mengikut maklum alas yang saya terima, saya berpuas hati bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Port Dickson, telah mendapat sokongan dari kalangan ahli-ahli pembangkang di Parlimen untuk dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Syabas Yang Berhormat Port Dickson. Ahli yang mengangkat sumpah di luar Dewan. Ahli-ahli yang berhormat, mengikut peruntukan Peraturan Majlis Mesyuarat 5 Perenggan 3, saya dengan ini memberitahu majlis ini iaitu bahawa Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Al-Amin, Ahli Parlimen Kimanis, telah mengangkat sumpah semasa di luar Majlis Mesyuarat Dewan mengikut jadual ke-6 dalam Perlembagaan Persekutuan pada tarikh Khamis 27 Februari 2020. Permasyuran daripada Tuan Yang di-Pertua. Prosedur operasi standard fasa pemulihan persidangan Parlimen. Ahli-ahli yang berhormat, seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia termasuk Malaysia telah menjejaskan banyak pihak dan memberi kesan kepada rakyat negara ini. Kita perlu melalui new normal atau norma baru bagi mengekang penularan wabak ini. Begitu juga di Dewan Rakyat ini, ahli-ahli yang berhormat turut perlu melalui norma baru
dan sentiasa mematuhi penjarakan sosial atau penjarakan fizikal. Tambahan pula terdapat 87 ahli Dewan Rakyat yang berumur melebihi 60 tahun yang pastinya lebih berisiko. Sehubungan dengan itu, Parlimen Malaysia telah menyediakan prosedur operasi standard fasa pemulihan persidangan Parlimen SOP yang diedarkan kepada ahli-ahli yang berhormat bagi memastikan ahli-ahli yang berhormat dapat bersidang dengan selamat dan terkawal, seterusnya mencegah penularan wabak ini. SOP yang dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, hanya 174 ahli-ahli yang berhormat duduk di dalam ruang utama Dewan Rakyat setelah mengambil kira penjarakan tempat duduk sejauh 1 meter dari bahu ke bahu. Ini mungkin akan menyebabkan terdapat sedikit ketidakselesaan dengan penghadang kaki di antara tempat duduk. Saya ingat ini taklah begitu, bukan masalah. Kedua, sebahagian ahli-ahli penyokong kerajaan, backbenchers kerajaan, ditempatkan di galeri awam di depan saya. Ketiga, sebahagian ahli-ahli pembangkang ditempatkan di tempat duduk pegawai di sebelah kiri saya, di sebelah belakang. Keempat, pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dengan urusan jawapan oleh Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri ditempatkan di tempat duduk pegawai di sebelah kanan saya, di sini, dengan kehadiran yang terhad. Kelima, ahli-ahli yang duduk di galeri awam boleh menggunakan mikrofon yang disediakan di situ atau turun ke tempat yang dikhaskan di kerusi belakang Dewan Rakyat untuk pertanyaan atau perbahasan. Keenam, ahli-ahli pembangkang yang duduk di tempat duduk pegawai boleh menggunakan mikrofon yang disediakan atau ke tempat yang dikhaskan di sebelah kiri saya sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan atau perbahasan. Ketujuh, bagi melancarkan lagi urusan persidangan, mohon kerjasama ahli-ahli yang berhormat yang berada di galeri awam dan di tempat duduk pegawai untuk menyebut nama kawasan masing-masing sebelum memulakan sesuatu pertanyaan atau perbahasan. Ini untuk memudahkan urusan pegawai parlimen merekod atau untuk penyediaan penyata rasmi Hansat. Sebab tak ada video yang akan dipaparkan dengan nama. Kelapan, terdapat beberapa blind spot yang terlindung dari pandangan yang dipertua semasa ahli-ahli yang berhormat bangun, khususnya yang di sebelah kiri saya, ada blind spotnya. Sehubungan dengan itu, di pohon ahli-ahli yang berhormat berdiri memandang ke arah saya agar saya dapat melihat kedudukan ahli-ahli yang berhormat. Kesembilan, bagi urusan pengagihan dokumen aturan urusan mesyuarat, rang undang-undang, laporan dan risalat di galeri awam dan tempat duduk pegawai, dokumen-dokumen tersebut akan diletakkan di kerusi bersebelahan dengan ahli-ahli yang berhormat yang sudah pasti sudah pun dilakukan pada hari pagi ini. Kesepuluh, untuk makluman, kemudahan laptop juga tidak dapat disediakan di galeri awam dan di tempat duduk pegawai kerana kekurangan soket kuasa bagi pemasangan laptop. Dan ke-11, semua ahli yang berhormat dinasihatkan sentiasa memakai pelitup muka di dalam Dewan. Walau bagaimanapun, ahli-ahli yang berhormat boleh membuka pelitup muka semasa hendak mengemukakan atau menjawab pertanyaan atau perbahasan. Ini nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ahli-ahli yang berhormat, saya faham pasti terdapat ketidakselesaan dengan pelaksanaan SOP ini, tapi percayalah, ia adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak. Sehubungan dengan itu, saya memohon jasa baik dan kerjasama semua ahli yang berhormat untuk mematuhi SOP ini bagi kebaikan kita bersama. Sama-sama kita berdoa agar wabak COVID-19 ini segera dibendung sepenuhnya dan tidak lagi memberi ancaman kepada kita. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, negara kita dapat kembali seperti sedia kala dan parlimen dapat bersidang seperti biasa selepas ini. Ahli-ahli yang berhormat, di atas meja ahli-ahli yang berhormat juga telah diletakkan jadual kementerian menjawab semasa sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan mengikut hari. Jadual ini akan diguna pakai bagi penentuan hari kementerian menjawab sepanjang mesyuarat kedua ini.
Jadual ini boleh digunakan oleh ahli-ahli yang berhormat untuk merancang kehadiran ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan ini. Sebelum itu ya. Ada satu lagi pemasyuran yang ingin saya bacakan. Yang berhormat, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ulang tahun hari lahir yang ke-95 kepada Yang Berhormat Langkawi, Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan yang berpanjangan dan kekuatan tenaga untuk terus memberi khidmat bakti kepada Dewan Rakyat dan negara yang tercinta ini. Ya, terus. Saya betul. Mengenai SOP, Tan Sri Yang Betul. Ya, saya. Mengenai SOP, boleh saya mohon supaya ahli-ahli parlimen yang di belakang dan juga di depan diberi kemudahan tambahan, umpamanya kemudahan mikrofon. Agak bagi saya, bagi ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat yang mendapat kesukaran untuk menyampaikan pandangan, bantahan segera patut, dan ini tidak terlalu sukar kerana tidak melibatkan suatu perubahan yang besar. Saya mohon supaya pihak parlimen menyegerakan agar peranan mereka lebih berkesan. Yang ini saya sokong. Yang berhormat, ini semua sudah diuruskan sebenarnya. Terdapat mikrofon yang diletakkan di belakang, dan malahan yang berhormat yang duduk di galeri awam ini boleh turun ke bawah ke ruang-ruang yang telah pun disediakan. Ruang-ruang ini mempunyai mikrofon. Betul, yang saya maksudkan ialah mikrofon sementara boleh diletakkan segera, dan ini bukan suatu proses yang terlalu sukar. Ya, dalam teknologi sekarang ini menyediakan bagi tiap ahli yang berhormat satu mikrofon sementara, itu boleh disediakan. Baik. Kalau tidak, peranan mereka akan terjejas. Mereka tidak dapat mengemukakan pandangan segera dan terpaksa turun, dan dalam perdebatan ini akan menyukarkan kedudukan mereka. Cordless microphone. Bagi cordless microphone salah satu. Cordless ya. Ini saya setuju sebab saya tengok wakil rakyat rakan saya di belakang kena turun, mungkin ada yang mungkin boleh tersungkur sebelum boleh berucap. Ya, jaga-jaga bila turun sebab dia condong sedikit. Tapi saya diberitahu mikrofon di belakang itu boleh dicabut dan diberikan kepada yang berhormat yang ingin berucap. Tapi tak apalah, kita ambil Ada wire tu Datuk Tan Sri. Ada wire di belakang tu. Tak boleh cabut. Tapi kita ambil maklum apa yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang supaya kita sediakan Kita Tan Sri tidak boleh menafikan hak wakil rakyat masing-masing. Sebab kalau kita menafikan hak mereka, kita zalim namanya. Ini zaman COVID-19 yang berhormat. Kita cuba apa yang terbaik ya. Jadi terdapat yang terbaik, kita akan usahakan. Kena batangan tak mengapa ada mikrofon di depan. Baik, silakan. Pertanyaan bagi jawab lisan. Sekarang saya ingin menjemput Puan Rubiah binti Haji Wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin nak berpantun untuk soalan pertama. Terbang kenyalang bersama merak, burung kelicap bersarang tinggi. Walaupun negara dilanda wabak, ekonomi tetap dijaga rapi. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Terima kasih. Soalan satu mohon dilelai. Persilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Bertua, ekonomi Malaysia telah berkembang sebanyak 0.7% pada suku pertama tahun 2020, iaitu lebih baik daripada jangkaan kebanyakan pakar ekonomi, meskipun berhadapan dengan persekitaran ekonomi dan perdagangan global yang mencabar, terutamanya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pertumbuhan yang perlahan ini berikutan aktiviti ekonomi yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama bermula 18 Mac sehingga 31 Mac 2020 bagi mengawal penularan COVID-19. Suku kedua akan mengalami penguncupan yang ketara
selari dengan perkembangan ekonomi global dan serantau. Namun demikian, kadar pertumbuhan ekonomi suku ketiga dan suku keempat tahun 2020 dijangka akan bertambah baik selaras dengan pembukaan semula sektor-sektor ekonomi. Langkah pemulihan ekonomi yang sedang giat dijalankan oleh kerajaan juga dijangka dapat mengukuhkan kembali pertumbuhan ekonomi pada separuh kedua tahun 2020. Kerajaan telah memperkenalkan pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin bernilai RM250 bilion pada 27 Mac 2020 bagi merangsang ekonomi, membantu rakyat dan menggalakkan aktiviti ekonomi domestik. Pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin Tambahan pada 6 April 2020 bernilai RM10 bilion bagi menyokong kelangsungan perniagaan, utamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS, dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana pada 5 Jun 2020 bernilai RM35 bilion yang bertujuan untuk memulihkan dan menjana semula ekonomi negara dalam jangka masa pendek. Jabatan Perangkaan mengunjurkan kadar pengangguran adalah sebanyak 5.5% atau 860,000 orang untuk tahun 2020. Walaupun pasaran buruh dijangka mulai pulih pada akhir tahun ini berikutan langkah kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang membolehkan operasi perniagaan dibuka sepenuhnya pada 10 Jun 2020. Dalam usaha menangani kadar pengangguran yang semakin meningkat, kerajaan telah memperuntukkan hampir RM15 bilion melalui Prihatin dan Penjana untuk dapat membantu hampir 3.3 juta rakyat yang terkesan dengan COVID-19. Antara inisiatif tersebut adalah seperti program subsidi upah, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Selain itu, kerajaan melalui Majlis Tindakan Ekonomi sedang dalam proses penyediaan Pelan Pemulihan Ekonomi bagi jangka panjang dan akan dibentangkan pada bulan Oktober 2020. Antara lain, ia akan memberikan tumpuan pada penambahbaikan dalam pasaran buruh, reformasi institusi awam dan kerangka tadbir urus untuk pelaksanaan penjitilan dan revolusi perindustrian keempat. Di samping pelbagai langkah yang akan diperkenalkan dalam bajet 2021 pada 6 November 2020, kerajaan juga sedang merangka pelbagai dasar dan strategi khusus untuk menstruktur dan mengukuhkan semula ekonomi dan menangani ketidakseimbangan pembangunan sosioekonomi di bawah rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 yang akan dibentangkan awal tahun 2021. Dipersilakan Yang Berhormat Kota Semarahan, soalan tambahan pertama. Tahniah kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Malaysia yang dapat merangka pelan pemulihan dan juga pengukuhan ekonomi yang komprehensif. Soalan tambahan saya, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan semua golongan yang memerlukan tidak tercicir daripada program Jana Semula Ekonomi, khususnya golongan B40 dan juga penduduk luar bandar ataupun pedalaman yang mempunyai kurang akses, terutama akses internet. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah kanan. Dipersilakan. Belum. Silakan. Maaf saya. Terima kasih Tuan Ketua. Hari ini hari luar biasa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Semarahan. Memang bagaimana yang telah pun saya sebutkan waktu kita melancarkan program Prihatin, sama ada di peringkat yang pertama ataupun seterusnya, antara perkara yang kita sebutkan ialah supaya tidak ada sesuatu pun rakyat kita yang tercicir daripada program Jana Semula Ekonomi ini. Khususnya yang berada di kawasan-kawasan luar bandar, termasuklah di Kota Semarahan ataupun di tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itulah kita telah membentuk apa yang kita panggil laksana, iaitu Unit Pelaksanaan dan Koordinasi Stimulus Ekonomi Antar Agensi. Dan unit ini bertanggungjawab untuk memantau supaya segala bentuk
peruntukan-peruntukan yang telah pun kita senaraikan dalam pakej rancangan ini akan sampai kepada semua kelompok masyarakat. Dan saya nak sebutkan di sini ada 53 agensi kerajaan yang berkaitan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak yang terlibat dalam program ini, dan kerajaan telah pun memperuntukkan 11 bilion ringgit pada penerima di kalangan B40 dan M40 termasuklah di penduduk-penduduk di kawasan luar bandar. Soal internet memang ada isu. Walaupun sudah pun kita roll out program ini untuk dilaksanakan di seluruh negara dengan sejumlah peruntukan lebih daripada 20 bilion, saya berpendapat ada lagi usaha yang perlu kita lakukan, termasuklah di kawasan-kawasan luar bandar, ya, termasuk di Kota Samarahan dan lain-lain lagi. Walaupun saya dah dapat maklumat terkini, Kota Samarahan kalau ambil kira dari segi purata nasional, dia lebih baik. Ya, lebih 92% berbanding dengan 84% di peringkat nasional. Apapun ada kekurangan, kita akan laksanakan dalam tempoh-tempoh yang mendatang. Terima kasih Amat Berhormat. Soalan tambahan kedua, silakan Ketua Pembangkang. Tan Sri Yang Di-Pertua, Perdana Menteri telah memberi beberapa penjelasan terkait dengan soal pemulihan ekonomi, termasuk peruntukan yang agak besar. Saya ingin mendapat penjelasan Perdana Menteri. Apakah pengumuman-pengumuman yang telah dibuat sebelum ini dan selepas ini tidak memungkinkan penyertaan ahli yang berhormat membahas secara terbuka? Inilah kali pertama beberapa rancangan ekonomi yang melibatkan kos yang begitu tinggi tidak dibentangkan dalam parlimen atas alasan COVID-19, tidak mungkin dibahaskan oleh ahli yang berhormat, dan kemudian dibuat beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang besar tetapi tidak membolehkan ahli-ahli yang berhormat berbahas. Saya juga ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, mengapakah dihalang perbahasan mengenai pemulihan ekonomi dan peruntukan besar supaya rakyat dapat mendengar pembahasan, kerana tidak semua yang dikemukakan itu sampai kepada program yang dirancanakan pada peringkat awal. Saya juga ingin mendapat penjelasan dalam soal yang sama, kerana yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi, yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu besar. Impaknya, dampaknya besar. Jumlahnya besar. Apakah tidak munasabah untuk saya minta ahli yang berhormat turut dengar dan bahas? Ini soalan dia. Mengapa kita halang perbahasan mengenai pemulihan ekonomi sementara pelantikan-pelantikan besar GLC itu terus-menerus? Jadi saya minta jawapan yang tegas. Bila nak dibentangkan, mengapa lamanya soalan. Soalan. Silakan Yang Amat Berhormat, itu soalannya ya. Terima kasih. Politik sogok. Tuan Yang Pertua, memang saya dah jangka dah Pak Dickson mengumumkan soalan seperti itu, kerana perkara ini bukanlah pertama kali disebutkan. Tapi bagaimana yang kita semua sedia maklum, permasalahan besar yang kita hadapi ialah soal untuk menguruskan dan juga menangani masalah COVID-19. Dan di seluruh negara umum rakyat tahu bahawa dalam situasi yang amat menyukarkan dan sulit sekali itu, kerajaan tidak ada pilihan. Malahan saya sendiri berpendapat tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi parlimen bermula. Dan hari ini walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, insya-Allah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan Yang Di-Pertua mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh nak nunggu sesi parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan ini disampaikan sekarang. Mereka menghadapi kesukaran sekarang. Industri-industri dah runtuh sekarang. Perniagaan-perniagaan tak boleh laksanakan sekarang. Kalau nak tunggu hari Parlimen boleh bersidang. Parlimen boleh bersidang.
Jadi walaupun itu saya faham sebagai tugas ahli parlimen memang itu tanggungjawab. Tetapi tugas kerajaan adalah untuk menentukan rakyat mesti dibela. Di waktu mana pembelaan itu mesti berlaku. Buatlah sidang tergempar. Pertanyaan tambahan. Satu lagi soalan tambahan. Soalan tambahan. Speaker, mohon soalan tambahan. Soalan tambahan. Johor Bahru. Johor Bahru. Soalan tambahan. Johor Bahru. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, prihatin 1, prihatin 2, penjana jumlahnya 295 bilion dengan 45 bilion suntikan fiskal. Maka defisit kita bertambah 5.8 ke 6%. Apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengatasi defisit itu? Seterusnya, adakah kerajaan bercadang memudahkan lesen, memperbaiki prosedur, memperbaiki proses, memotong red tape supaya ekonomi boleh berkembang segera ketika COVID-19 ini? Terima kasih. Ini baru soalan. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan daripada Pontian itu memang sentiasa berada dalam pertimbangan kerajaan. Waktu kita nak berbelanja, kita tahu ada paras siling yang dibenarkan oleh undang-undang dan juga oleh peraturan supaya tidak kita pecah bumbung dan melampaui had yang telah dibenarkan. Sebab itu dalam situasi yang agak terdesak ni. Dan saya kira bukan saja di Malaysia, hampir banyak negara-negara lain terpaksa berbuat sedemikian. Kerana isu pokok ialah dengan COVID-19, hampir ekonomi dunia runtuh. Jadi mau tidak mau kita mencari sumber-sumber dalaman yang ada, bukan luaran, untuk digunakan untuk memastikan supaya keadaan negara ini akan dapat kita bantu menyelesaikan masalah ekonomi dan sebagainya. Soal lesen ini memang kita telah ambil kira. Arahan yang telah saya keluarkan pada Ketua Setiausaha Negara, Tuan Ketua, ialah untuk menentukan di setiap kementerian kalau ada perkara-perkara yang perlu disingkatkan prosesnya yang bertingkat-tingkat supaya tidak menyebabkan kelewatan kelambatan. Keputusan boleh dibuat segera oleh pihak pengurusi ini dan juga jawatankuasa untuk menyelesaikan masalah sebegitu supaya dia tidak mengambil masa yang terlalu panjang. Bermakna segala bentuk birokratik red tape mestilah dikurangkan dalam tempoh kita nak menangani masalah ekonomi yang sedang meruncing sekarang ini. Tuan Ketua. Satu lagi soalan, Tan Sri. Tan Sri, Speaker. Sebenarnya hadkan kepada 3 soalan, tapi tak apalah sempurna. Silakan, Yang Berhormat Tuan Purna. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Ingin saya nak bangkitkan persoalan tentang apa yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat tentang langkah-langkah untuk kita nak memulihkan ekonomi. Kita sedar dan tahu bahawa kebimbangan, kekeliruan di peringkat akar umbi itu agak ketara kelihatan, semakin meningkat ala tuju. Dan bantuan yang dah pun diumumkan. Dan saya amat setuju, sepatutnya perkara ini kita bahaskan. Kena kalau Dewan Dagangan Negeri Sabah boleh bersidang 3 hari dan kita bahaskan dan kita jelaskan, taxi driver pun kita bagi, lori driver pun kita bagi, dan ini merupakan perkara pertanggungjawaban kerana jumlahnya agak besar dan rakyat kita nakkan pastikan bahawa mereka tidak ada dalam keadaan kekeliruan. Namun demikian, saya nak bertanya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang, walaupun tadi disebutkan, kebimbangan saya tentang pengangguran yang agak besar. Kita di Sabah ada banyak syarikat yang tutup, bankrupt. Hotel pun dah tutup. Dan keadaan ini membimbangkan kita. Saya nak tanya, by sector, berapakah jumlah pengangguran yang telah pun dicatatkan sektor by sektor? Saya tahu ia agak spesifik dengan izin. Cuma saya minta kebimbangan ini agak menular. Kena ramai di antara rakyat kita yang sekarang ini dah sewa rumah pun tak mampu nak bayar. Nak belanja untuk anak-anak pun tak mampu nak bayar. Tapi kalau kita mendengar pengumuman yang telah dilakukan, mikrokredit contohnya di peringkat negeri Sabah, ada penjelasan yang dinyatakan dah sampai dan kita juga nak tahu di peringkat negeri, adakah usaha ini consolidated effort di peringkat kerajaan persekutuan dan juga negeri-negeri yang ada. Kena kita building a nation. Kita nak tahu kerjasama yang perlu kita lahirkan untuk membolehkan pemulihan ekonomi yang ada. Sampai tak sampai tak? Saya nak tanya tentang jumlah pengangguran yang ada di negara ini dan langkah-langkah yang 3 bilion tadi yang dinamakan stimulus package. Will you realize those people redundant, unemployed, will be able to recover their job? Terima kasih banyak. Silakan, Ya Mak. Tuan Ketua, bagaimana yang telah pun saya jelaskan dalam ucapan awal tadi, kita telah menyebutkan bahawa untuk tahun ini dengan sebab masalah COVID dan sebagainya, memang peratusan pengangguran itu meningkat.
Ya, di seluruh dunia masalah besar. Di Malaysia kadar yang diunjurkan dia lebih kurang 5%. Sekarang ini 720,000 dan saya fikir sehingga akhir tahun boleh meningkat sampai 860,000 bilangan. Ini bukan sesuatu yang menggembirakan saya dan saya fikir semua kita di sini pun tahu. Tapi persoalan yang penting apa harus kita lakukan untuk menentukan dia tidak terus merosot. Sebab itu segala bentuk bantuan-bantuan stimulus antara lain contohnya wage subsidy, subsidi upah yang kita sediakan ataupun moratorium kita bagi kepada syarikat yang berjumlah 100 bilion yang diperuntukkan oleh bank-bank dalam negara. Ini semua sudah memberi sedikit ruang kepada syarikat-syarikat dan juga pengusaha-pengusaha dan juga mereka yang terlibat dalam perniagaan untuk memberikan jumlah pekerjaan ataupun nak menentukan jangan ada pengangguran meningkat dan bertambah. Inilah inisiatif yang sudah pun kita mulakan dan akan kita teruskan untuk masa-masa ke hadapan. Terima kasih. Terima kasih yang amat berhormat. Sekarang saya menjemput Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Betul, soalan saya yang itu. Silakan Yang Berhormat Menteri. Silakan. Assalamualaikum Tan Sri Yang Di-Pertua. Pada awal bulan Januari 2020, Agensi Keselamatan Cyber Negara, NAKSA, telah mengambil langkah proaktif dengan mengeluarkan peringatan kepada semua agensi kerajaan dan agensi kritikal negara supaya membuat persediaan untuk menghadapi ancaman serangan cyber yang dijangka meningkat ketika itu berdasarkan kepada trend global berikutan penurunan wabak COVID-19. Selanjutnya, semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, NAKSA dengan kerjasama agensi-agensi berkaitan melaksanakan pemantauan secara rapi dan secara bersepadu dan berterusan dan NAKSA juga telah mengeluarkan 3 peringatan kepada semua pihak termasuk orang awam berhubung ancaman cyber dan tindakan yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko ancaman cyber serta memberikan hikmat nasihat dan bantuan teknikal kepada beberapa agensi infrastruktur maklumat kritikal negara yang menghadapi insiden serangan cyber. Pada masa yang sama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Cyber Security Malaysia CSM turut menerbitkan mesej kesedaran cyber kepada pengguna internet Malaysia yang bertujuan untuk memberikan kesedaran berhubung amalan dan etika keselamatan cyber yang baik bagi tujuan menghindari serangan cyber. Berhubung persediaan dan tindakan untuk mengukuhkan keselamatan cyber negara, kerajaan telah membangun dan melaksanakan Pelan Pengurusan Krisis Cyber Negara NCCMP yang menggariskan strategi bagi mengurangkan kesan serangan cyber dan tindak balas yang perlu dilaksanakan oleh agensi-agensi kritikal negara. Selain daripada itu, pelaksanaan strategi keselamatan cyber negara MCSS dan Pelan Induk Kesedaran Keselamatan Cyber Negara PIKKS yang akan dilancarkan kelak ini juga akan meningkatkan lagi tahap kesedaran dan kesiapsiagaan negara dalam melindungi keselamatan cyber negara. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih, Yang Betul. Memandangkan keselamatan cyber ini menjadi faktor penting dalam kehidupan seharian, daripada faktor pribadi sampailah kepada keselamatan nasional. Jadi saya mohon penjelasan tentang kenyataan Majlis Keselamatan Negara pada 1 Julai 2020 tahun ini. KPI Soft Sdn Bhd yang berpengkalan di Houston, Amerika telah diberikan peluang untuk menjalankan MySejahtera. Ya, aplikasi MySejahtera, apakah risiko pendedahan maklumat pribadi dan apakah risiko penting lagi adalah risiko keselamatan kepada pihak asing, kerana kalau kita melihat sesawangnya bahawa mereka berpengkalan yang induknya adalah di Amerika Syarikat di Houston, memang mempunyai branch dekat Singapura. Jadi itu yang kita nak penjelasan, dan bagaimana kita melihat bahawa dalam sesawangnya tidak ada nama yang disebut oleh MKN daripada Malaysia itu, hanya daripada Singapura. Saya mohon penjelasan. Silakan.
Terima kasih Pandan. Kerajaan buat masa ini sedang membangunkan satu induk digital ataupun master digital platform untuk memastikan keselamatan cyber boleh dirangkumi di dalam ruang itu sendiri. Di sini kita dalam peringkat pembangunan dan insya-Allah akan dilancarkan dalam masa tempoh 5 tahun di mana satu pembangunan sepadu akan diwujudkan melalui mampu dan sebagainya termasuk juga agensi-agensi keselamatan cyber. Jadinya memang betul kita terima maklumat hari ini 80% lebih kurang ada ancaman ataupun ada cyber attack. Ya, tetapi itu melibatkan saringan daripada cyber security dan kita sentiasa menyiasat kes-kes attack ini ya oleh agensi-agensi keselamatan yang lain dan mengikut undang-undang tertentu ini boleh orang kata itu diambil tindakan supaya mereka ini dihukum mengikut undang-undang yang sedia ada. Terima kasih. Yang minta maaf Yang Menteri tidak menjawab. Saya nak tanya kerana apakah yang dikatakan yang diberikan MySejahtera itu. Itu yang masalahnya. Kerana kita ada company-company daripada Malaysia yang lokal yang sepatutnya diberikan peluang dan ini tidak diberikan peluang. Kenapa diberikan kepada syarikat di luar negara yang mempunyai risiko boleh mengancam keselamatan negara kita pada segi cyber. Ini sekarang ini adalah ancaman cyber yang melanda negara kita terutamanya masa Covid. Secara jawapan yang tepat untuk MySejahtera, kita menggunakan kepakaran tempatan. Iaitu KPI Soft contohnya antara satu syarikat yang digunakan yang dimiliki oleh rakyat Malaysia yang bekerjasama dengan Naksa dan Mampu untuk memastikan kekurangan. Kita tak boleh menyatakan kita ada a complete fencing towards leakage in personal data dan sebagainya. Inilah usaha-usaha yang saya sebutkan tadi. Secara jangka panjang, kita membangunkan satu sistem yang lebih selamat, memastikan serangan cyber ini boleh dikurangkan dan dalam masa 5 tahun insya-Allah kita boleh eliminate completely. Ya, kita menggunakan kepakaran tempatan iaitu KPI Soft Malaysia yang bekerjasama dengan Naksa dan Mampu. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah kanan dipersilakan Baling. Yang Berhormat Baling, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, sebanyak 3,906 aduan telah dilaporkan kepada Pusat Bantuan Cyber 999 dalam tempoh 18 Mac hingga 30 Jun tahun ini ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini meningkatkan lebih 90% berbanding dengan tahun yang lalu. Soalan saya, pada tahun 2017 kita telah wujudkan satu jawatan penubuhan jawatan kuasa khas jenayah cyber yang telah ditubuhkan. Soalan saya, apakah peranan yang direncanakan oleh jawatan kuasa ini serta sejauh manakah penubuhan jawatan kuasa ini memberi impak terhadap revolusi mekanisme untuk kaedah untuk menangani jenayah cyber yang menjadi-jadi sekarang ini. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Jawatan kuasa yang telah dibentuk telah merancang beberapa inisiatif mengenai keselamatan cyber negara. Tiga inisiatif telah pun dilaksanakan dan akan dilancarkan dalam masa terdekat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini usaha-usaha ini boleh memberi kesedaran, terutamanya dalam peringkat kita menghadapi fasa COVID-19. Kita telah pun memberi peringatan cyber attack akan meningkat. Tadi disebutkan 80%, YB menyebutkan tadi 90%. Dia akan terus meningkat. Jadi dengan ada inisiatif begini dan akan kita lancarkan dalam tahun ini, insya-Allah akan boleh dibendung dengan lebih baik. Terima kasih. Tuan Rektor. Soalan tambahan? Baik. Okey. Saya ingin merujuk kepada soalan jawapan daripada YB Menteri tadi yang mengatakan KPI Soft
Inc. adalah syarikat Malaysia. Ini tidak tepat. Ianya sebuah syarikat yang berdaftar di Amerika dan berpusat di Singapura. Dan ini yang ditimbulkan oleh YB Pandan. Dan kembali kepada soalan YB Pandan juga, ia begitu signifikan. Bukan hanya kepada MySejahtera. Kita lihat My Future Jobs juga yang dilancarkan oleh PKSO juga telah menggunakan syarikat daripada Netherlands. Begitu juga dengan skim-skim SME digitalization juga telah diberikan kepada banyak syarikat di luar negara dengan menggunakan duit pembayar cukai rakyat Malaysia. Dan ini bukanlah satu yang baru. Jikalau ini dibawa oleh YB Pandan di waktu ini, ianya juga telah ditegur oleh MTEM, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, dan juga NEF. Persoalannya, di manakah Kerajaan Perikatan Nasional yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam, kenapa tidak diberikan kepada syarikat-syarikat Melayu Islam yang membangunkan perisian digital, dan kita mempunyai banyak syarikat tersebut. Terima kasih, Yang Dipertua. Hebat, look who is talking now. Terima kasih YB Simpang Renggam. Kita kena buka minda sikit. Kalau syarikat itu tertubuh di Amerika Syarikat, bukan bermakna dia milik Amerika Syarikat. Persoalannya dia membayar cukai di mana? Di Malaysia kah atau di Amerika? Tak ada. Dan kenapa mengambil syarikat Amerika dan bukan syarikat Malaysia? Syarikat tempatan Melayu Islam. Tahu nampak cerdik menteri ini dulu tak cerdik. Jadi pembangkang sikit-sikit. API Soft Malaysia adalah milik rakyat Malaysia. Beratus beribu syarikat-syarikat yang berdaftar di luar negara adalah hak milik Malaysia. Itulah saya rasa itu semua tahu. Persoalannya mengapa tidak diambil syarikat yang ikutlah berdaftar undang-undang. di Malaysia. Bekas menteri ikutlah undang-undang peraturan mesyuarat. Ya, silakan Menteri. Bagi peluang saya rumuskan membuka minda kepada bekas Menteri Pelajaran. Ya. Kita kena buka. Kita menyebut selalu pasal globalisation, internationalization the Malaysian company dengan izin. Globalisation membawa syarikat kita keluar, bukan syarikat luar datang ke Malaysia. Minta maaf. Berikan peluang. Kadang-kadang the ekosistem yang ada di negara kita sendiri tidak membolehkan kepakaran tempatan dibangunkan di sini. Jadinya dengan adanya kompleks ekosistem di luar negara. Ini kekekalan siapa? Kedayataan itu terlampau bahaya. Yang Berhormat Menteri. Itu memperlekehkan syarikat-syarikat tempatan kita yang telah pergi ke luar negara dan mendapatkan banyak tender. Yang Menteri, masa zaman mereka lah yang bagi award tu. Mereka yang bagi award, hari ni mereka bercakap balik. Dia yang bagi kerja tu, dia yang award, hari ni dia sendiri lawan. Inilah dia. Kerjaan jadi pembangkang mau cerdik. Masa kerjaan tak cerdik. Sekarang Menteri tolong rujuk selangkah di Selangor. Itu Arau, silakan. Tolong rujuk selangkah di Selangor. Pergi Indonesia melalui Dumai untuk cari bahan tembaga, perang ataupun damai. Soalan saya nombor 3. Silakan Yang Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, bidang teknologi dan inovasi di sektor awam adalah diterajui oleh unit pemodenan, tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia yang disebut MAMPU. Dengan kerjasama agensi kerajaan lain juga, MAMPU telah menggarap strategi pendigitalan dan mengambil kira emerging technologies, antaranya perkhidmatan pengkomputeran awam, cloud computing, perkhidmatan platform digital, kepintaran buatan, artificial intelligence dan analitik ataupun data analitik, data raya analitik. Perkara ini telah digariskan dalam Pelan Pendidikan Sektor Awam 2016-2020 dan kesinambungannya adalah Pelan Pendidikan bagi tempoh 2021-2025. Untuk makluman ahli yang berhormat, terdapat beberapa inovasi yang menjadi fokus kerajaan ketika ini yang mana sebahagiannya telah dilaksanakan dan akan terus dipertingkatkan, iaitu peningkatan dan perluasan perkhidmatan digital kerajaan yang bersepadu, terangkum dan selamat. Penggunaan analitik data raya ataupun
ataupun data analitik sebagai satu perkhidmatan decision support as a service kepada pentadbiran kerajaan. Kolaboratif strategik platform digital awam swasta dan ekosistem ekonomi digital dan mengoptimumkan sumber kerajaan melalui kerjasama pengkomputiran awam kerajaan dan swasta. Sehingga April 2020, kerajaan telah menyediakan 4,098 perkhidmatan dalam talian di mana 36.7% adalah perkhidmatan secara end-to-end yang membolehkan rakyat mendapatkan perkhidmatan kerajaan tanpa perlu datang ke kaunter tetapi dengan hanya menggunakan peranti pada bila-bila masa sahaja. Sebagai contoh, sistem Malaysia BIS membolehkan proses pendaftaran perniagaan, permohonan lesen-lesen yang berkaitan serta kelulusan diperolehi melalui satu gerbang perkhidmatan digital sahaja. Kerajaan mensasarkan peningkatan kepada 40% perkhidmatan dalam talian sebegini menjelang akhir tahun 2020. Usaha-usaha pendijitan perkhidmatan kerajaan telah menghasilkan banyak data-data yang disimpan oleh pelbagai agensi kerajaan. Teknologi analitik data raya atau big data analitik dilihat dapat menjadi inovasi yang membuka ruang kepada perkongsian data antara agensi kerajaan dan swasta ke arah menghasilkan penemuan ataupun insight dengan izin dan data analitik sama ada berbentuk deskriptif, diagnostis, prediktif atau preskriptif. Penemuan tersebut boleh membantu kerajaan dalam pembuatan keputusan dan pengubahan dasar yang berpacukan data. Ia juga membuka ruang ke arah penerimaan gunaan artificial intelligence. Tuan dan Dipertua, mampu juga telah mempelopori pendekatan baru bagi mempelbagaikan inisiatif digital kerajaan. Pendekatan baru yang berkonsepkan industri sourcing ini melibatkan kolaboratif strategik awam swasta tanpa sebarang kos kepada kerajaan, iaitu 100% pembiayaan adalah daripada sumber kewangan pihak swasta yang terlibat. Melalui kaedah ini, pulangan balik modal pelaburan pihak swasta akan didasarkan kepada mekanisme tertentu seperti charge kepada pengguna, convenience fees atau pembayaran dari pihak ketiga through third party agreement. Melalui inisiatif pendigitalan ini, kerajaan akan dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan dan seterusnya dapat memudahkan urusan rakyat dengan agensi kerajaan. Selain itu, usaha yang dijalankan ini dapat memudah secara hubungan kerajaan dengan pihak industri yang secara langsung menyokong usaha pemulihan ekonomi negara ketika ini. Terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Berhormat Arau, silakan. Jawapan yang bagus, menarik Menteri. Tahniah. Soalan saya ialah adakah digitalisasi sektor awam ini akan memudahkan pengguna jika perkhidmatan awam tidak lagi tertakluk pada waktu operasi seperti 8 pagi hingga 5 petang tetapi terbuka sepanjang masa dan penyewa awam boleh bekerja dari rumah secara fleksibel dan mengikut jadual giliran shift dengan menggunakan platform digital yang disediakan oleh setiap agensi kerajaan, dan adakah kementerian akan mempertimbangkan idea yang bernas ini? Saya ada sebutkan dalam menjawab soalan nombor 2 tadi, YB Arau, ya. Kita sedang membangunkan satu master digital platform di mana ia boleh merangkumi segala bentuk digitization dan juga digitalization untuk memastikan ada interaction di antara agensi-agensi kerajaan dan juga sektor-sektor awam dan swasta. Jadi ini boleh memudah cara kita mengurus, mengoperasikan segala bentuk usaha-usaha contoh perniagaan, usahawan dan juga pentadbiran di mana kita boleh melangsungkan tugas-tugas itu di mana saja kita berada. Dengan adanya sistem yang akan kita muktamadkan untuk dilancarkan ini, di mana semua contohnya aplikasi daripada agensi-agensi kerajaan dimuatkan di dalam satu master digital platform. Dan kita boleh interact, kita boleh bekerja di Ipoh, kita boleh menguruskan aktiviti-aktivitinya di Kuala Lumpur. Ini adalah satu usaha kita untuk kita meningkatkan
produktiviti kita dan juga mengoptimumkan resources yang kita ada. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Yang berhormat Ledang, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Ketua. Kita dengar jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tadi, tapi ada juga aduan berkenaan dengan karenah birokrasi, ketidakcekapan perkhidmatan dan penyampaian, juga berkenaan dengan isu integriti penjawat awam. Justru soalan saya ialah, bolehkah pihak Menteri memberikan statistik kejayaan ataupun kayu ukur perbandingan penggunaan teknologi digital dalam perkhidmatan kerajaan setakat ini jika dibandingkan dengan keadaan sebelum proses digital ini? Terima kasih. Saya dah nyatakan tadi, peringkat penggunaan digitalisation dalam apa saja bentuk usaha-usaha kita telah mencapai tahap belum melepasi paras 50%, work in progress. Banyak perkara-perkara yang perlu diambil kira, contohnya peningkatan tadi disebutkan cyber security, meningkatkan keselamatan maklumat peribadi. Ini sedang dirangka dan saya sebutkan sekali lagi akan dilaksanakan dalam masa 5 tahun yang akan datang. Jadinya kalau nak disebut penggunaan itu, contohnya end-to-end solution yang kita lihat hari ini masih lagi ada kelemahan. Kalau contohnya saya di Kuala Terengganu masih ada infrastruktur yang tak boleh menyampaikan maklumat untuk membenarkan saya contoh print document that have applied yang telah diluluskan. Ini boleh kita tingkatkan dan insya-Allah akan ditingkatkan dalam masa 5 tahun ini. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Tuan Fong Kui Lan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan keempat. Silakan, Pak Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Bintang kerana telah turut mengiringi saya sewaktu saya turun melawat dan bertemu penjaja di Bukit Bintang, khususnya di Jalan Alor tempoh hari. Terima kasih juga pada soalan Yang Berhormat yang menandakan Yang Berhormat amat prihatin sekali dengan pelbagai langkah yang telah kerajaan ambil berhubung dengan usaha untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh rakyat akibat daripada pandemik COVID-19. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, pelbagai usaha telah dilakukan di peringkat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, antara lain termasuklah mengecualikan 6 bulan sewa bagi para penjaja di premis DBKL, 6 bulan pengecualian bayaran kembali, penangguhan bayaran kembali bagi mereka yang membeli rumah-rumah DBKL dan juga 6 bulan penangguhan bayaran sewa bagi penjaja-penjaja yang menjaja di premis-premis DBKL. Secara keseluruhan untuk makluman Yang Berhormat, sejumlah 100 juta kos yang telah ditanggung oleh Dewan Bandaraya dan agensi-agensi di bawah kementerian di bawah usaha-usaha tersebut. Walau bagaimanapun, setakat ini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak bercadang untuk memberikan diskaun atas cukai taksiran. Namun begitu, bagi mereka-mereka yang mempunyai masalah, mereka boleh menangguhkan bayaran cukai taksiran atau mereka boleh membayar secara installment sehingga akhir Disember 2020. Terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan tambahan. Masyarakat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, terutama pemilik rumah, kedai-kedai berniaga menerima kesan teruk dari terhentinya kegiatan ekonomi dan bisnes akibat pandemik COVID-19. Mereka berasa fikir patutlah juga menimpangkan mereka mengecualikan taksiran oleh kerana apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, kecualian sewa telah diberi kepada PPR dan juga rumah awam dan juga penjaja 6 bulan. Mengapakah pengecualian yang sama tidak boleh diberi kepada masyarakat, khususnya warga kota kita yang membayar cukai taksiran ini? Minta penjelasan, walaupun kata tidak akan ditimbang, tapi saya harap satu taksiran diskaun yang harus diberi kepada warga kota Kuala Lumpur ini. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, cukai taksiran itu adalah dilaksanakan mengikut Akta Kerajaan Tempatan dan tidak ada provision dalam Akta Kerajaan Tempatan untuk memberikan diskaun. Walau bagaimanapun, Seksyen 162 Akta Kerajaan Tempatan membolehkan premis-premis ataupun tuan milik premis yang premis mereka gagal untuk disewakan, mereka boleh membuat permohonan pengecualian di bawah Seksyen 162 Akta Kerajaan Tempatan dan itu boleh dipertimbangkan. Begitu juga di bawah Seksyen 134 dan 135 Akta Kerajaan Tempatan, bagi pengecualian boleh diberikan bagi premis-premis yang bermaksud ataupun digunakan untuk kemudahan-kemudahan awam, rekreasi dan sosial. Jadi bagi perkara-perkara yang spesifik di bawah kerajaan atau di bawah Akta Kerajaan Tempatan, DBKL akan mempertimbangkannya. Tetapi memberikan diskaun secara across the board, tidak ada provision yang sedemikian dalam akta yang saya maksudkan. Soalan tambahan kedua di sebelah kanan. Sini. Kalau ada. Sini. Tambahan. Sebelah kanan dulu. Tidak ada. Sebelah kiri, silakan. Yang berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya. Saya sebulan lalu saya telah tulis surat kepada Yang Berhormat Menteri tapi tidak dijawab. Saya minta temu janji nak bincang macam mana nak memulihkan ekonomi di Kuala Lumpur. Jadi soalan saya, adakah kementerian atau pihak DBKL sanggup memberi microfinancing kepada para penjaja di Kuala Lumpur? Microfinancing tanpa interest. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Surat Yang Hormat memang diterima dan saya telah pun memberikan satu tarikh untuk Yang Berhormat datang ke pejabat saya, tapi saya minta maaf kerana tarikh itu telah bertembung dengan satu mesyuarat yang penting dan saya telah memaklumkan kepada pejabat saya untuk memberikan satu tarikh yang baru untuk Yang Berhormat datang bertemu dengan saya. Terima kasih. Berhubung dengan pemberian mikrokredit, kementerian bekerjasama dengan pelbagai kementerian yang lain. Satu mesyuarat telah diadakan dengan Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pertanian dan juga beberapa kementerian lain untuk membolehkan program bantuan mikrokredit yang sedia ada di dalam sistem yang dilaksanakan oleh pelbagai kementerian, termasuk yang akan dilaksanakan oleh kementerian sendiri melalui yayasan, akan dilaksanakan Yang Berhormat. InsyaAllah itu akan kita laksanakan. Terima kasih atas cadangan Yang Berhormat. Soalan tambahan. Soalan tambahan belakang, Speaker. Siapa? Silakan. Ini masalahnya terlalu jauh, blind spot ya. Ya silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker dan Yang Berhormat Menteri. Setiausaha ingin bertanya pandangan daripada pihak kementerian sama ada bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian cukai taksiran untuk golongan mahasiswa. Dasar ini dilaksanakan misalnya di England yang mana mereka yang belajar di sana dan status sebagai full-time student tidak perlu bayar council tax dengan izin. Dan kita tengok siswa-siswa kita yang belajar di banyak IPTA dan IPTS, mereka menyewa di luar dan mereka terpaksa menanggung beban sebab COVID dengan masalah yuran dan sebagainya. Kalau dapat dipertimbangkan dari sudut diskaun cukai pintu, sudah tentu akan meringankan beban mereka. Jadi adakah pihak kementerian bersedia mempertimbangkan perkara tersebut? Terima kasih Yang Berhormat. Sepanjang yang saya tahu, council tax adalah berbeza dengan cukai taksiran yang kita laksanakan. Walau bagaimanapun, kalau ada mahasiswa memiliki bangunan, ya saya rasa biasanya kalau dia student, dia tidak adalah memiliki bangunan. Tak, kalau penyewa pun. Dia penyewa. Sewaan, cukai tidak dikenakan kepada penyewa Yang Berhormat. Cukai dikenakan kepada tuan milik bangunan. Walau bagaimanapun, saya akan cuba teliti pandangan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya menjemput Tuan Nik Muhammad Abduh bin Nik Abdul Aziz. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Tuan Yang di-Pertua, pertama kali saya ingin mengucapkan kepada semua rakyat Malaysia, termasuk rakyat Malaysia di luar negara dan kepada semua yang berhormat yang telah sama-sama menjayakan menangani wabak COVID-19 di negara kita dengan baiknya. Tuan Yang Bertua, untuk menjawab soalan lisan Yang Berhormat Bacok, kerajaan Malaysia telah mengambil pendekatan whole of government approach
dalam menangani penularan COVID-19 di mana setiap kementerian mempunyai peranan masing-masing termasuk hubungan kolaborasi dengan negara-negara asing dan agensi-agensi pertubuhan antarabangsa. Bermula pada pengesahan kes pertama wabak COVID-19 di Malaysia pada 25 Januari, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengukuhkan hubungan kerjasama di peringkat antarabangsa secara dua hala, iaitu bilateral, serantau, regional dan pelbagai hala multilateral dalam sektor perkhidmatan kesihatan bertujuan mengekang dan mengawal penularan wabak COVID-19. KKM juga telah mengambil langkah agresif untuk berkolaborasi dengan badan-badan pertubuhan antarabangsa seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, United Nations International Children Fund, Development Aid ataupun D8 dalam usaha mengekang wabak COVID-19. Antara bentuk kerjasama yang telah disanakan oleh Malaysia di pelbagai peringkat adalah sesi perkongsian maklumat secara berterusan berkenaan status terkini COVID-19 di antara negara Malaysia dan WHO. Menyampaikan maklumat berkenaan warga negara asing yang disahkan dijangkiti COVID disampaikan secara berkesan. KKM bersama semua Focal Point International Health Regulation IHR 205, negara-negara ahli WHO, KKM telah mengukuhkan platform komunikasi secara berterusan bagi memastikan maklumat warga asing yang dijangkiti COVID dan sedang dirawat dimaklumkan kepada negara ahli masing-masing dengan kadar segera. Kerjasama KKM dalam menangani COVID-19 diperkukuhkan lagi dengan komitmen Malaysia menyertai Solidarity Trial di peringkat WHO. Dan kerjasama Malaysia dalam menangani COVID-19 di peringkat antarabangsa diteruskan secara serantau melalui platform ASEAN di mana Malaysia telah jemput untuk terlibat secara aktif dalam pelbagai topik perbincangan, perkongsian kepakaran dan maklumat berkenaan langkah-langkah mengawal penularan COVID-19. Di peringkat bilateral, KKM telah memperkukuhkan platform kerjasama dua hala bersama negara-negara lain semasa wabak COVID-19, antaranya jawatankuasa kerja mengenai COVID-19 di antara Malaysia dan Singapura, dan lawatan pasukan pakar perubatan Republik Negara Rakyat Malaysia Rakyat China ke Malaysia pada 18 April hingga 3 Mei merupakan salah satu contoh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negara lain. Tuan Yang Bertuah, pada 21 April, 3 kementerian iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Luar Negeri telah mengadakan kerjasama untuk mengadakan akses kepada vaksin COVID-19, dan kolaborasi ketiga kementerian dibentuk untuk mencari peluang mewujudkan kerjasama strategik melibatkan badan-badan antarabangsa, agensi dan syarikat tempatan bagi membolehkan Malaysia memperolehi kemudahan untuk pembangunan vaksin dan perubatan mencegah COVID-19. KKM akan terus memberi komitmen dalam memastikan Malaysia dapat manfaat kerjasama antarabangsa melalui pelbagai platform termasuk mesyuarat dua hala antara KKM dengan kedutaan di negara ini. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Bachok, silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan terima kasih Menteri di atas jawapan yang diberikan. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan seluruh petugas barisan hadapan kerana berjaya memimpin negara kita menghadapi penularan pandemik global COVID-19 dengan cemerlang. Semoga Allah Ta'ala memberkati perjuangan kita, lalu kita berjaya keluar dengan jaya insya-Allah. Perhatian saya adalah berkait dengan pembangunan kesihatan mental yang turut menjadi isu global dalam sektor perkhidmatan kesihatan pasca penularan gelombang kedua COVID-19. Kita sedar bagaimana tindakan seluruh negara mengekang pergerakan rakyat sepanjang memerangi COVID-19 ini telah menyebabkan tekanan mental dan tekanan hidup yang tinggi yang boleh menjadi bencana kedua yang lebih bahaya. Soalan saya, sejauh manakah isu ini dibangkitkan dan diberi perhatian dalam kerjasama global maupun serantau yang melibatkan penglibatan khusus oleh Malaysia, dan apakah fokus utama yang diberikan dalam mengenangi isu ini? Terima kasih. Silakan Pak Menteri.
Yang berhormat Bacok, kerjasama kerajaan Malaysia dengan negara-negara asing terutama sekali membuat persiapan atau kesiapsiagaan awal menghadapi COVID-19 memang telah pun dilaksanakan seawal pada tahun 2019 melalui Malaysian Strategic for Emerging Disease and Public Health Emergency MySET 2 Work Plan 2017-2021. Antara objektif ialah memastikan bahawa kesiapsiagaan menghadapi kejadian kecemasan kesihatan awam termasuklah perkara yang berkaitan dengan mental health ataupun mental illness, dan kita telah pun maklumkan kepada semua yang terkesan dengan COVID-19 melalui penubuhan CPRC ataupun Crisis Preparedness and Response Center yang mana telah dapat menghubungkan para petugas di sektor kesihatan awam dan perubatan menangani masalah mental illness ataupun mental health di kalangan rakyat Malaysia, dan perkara tersebut telah pun mendapat sokongan penuh daripada NGO-NGO dalam negara dalam menangani kes wabak COVID termasuk masalah mental. Terima kasih. Yang berhormat Pematang Tampau, silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang berhormat Menteri, soalan saya memandangkan Kementerian dan Kerajaan mengumumkan kaedah diplomasi sains kerana di Malaysia tidak ada lagi keupayaan untuk kita membangunkan vaksin bagi penggunaan manusia. Kita akan berhadapan dengan banyak lagi penyakit zoonotik yang menjangkiti haiwan kepada manusia. Soalan saya memandangkan pada tahun 2009 Malaysia menghadapi kesukaran mendapatkan vaksin bagi pandemik selsema. Kalau kita melihat ada kerjasama antara syarikat tempatan MVP, Pusat Tidrak Universiti Melaya dan juga Institut Penyelidikan Perubatan, apakah status terkini daripada pihak Kementerian Kesihatan sendiri bagi memastikan cukupnya dana dan dokongan untuk Malaysia membangunkan vaksin bagi kegunaan manusia sendiri? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Tampau. Berkenaan dengan diplomasi sains terhadap pembangunan vaksin yang perlu untuk memberi pelalian kepada kes-kes atau wabak yang mudah dijangkiti, pada buat masa ini cadangan pelaksanaan penyelidikan melibatkan sebenarnya kolaborasi dengan negara-negara lain seperti China, Thailand, Amerika Syarikat dan pihak IMR, Institute Medical Research melalui CRM, Clinical Research Malaysia telah pun berusaha sebenarnya untuk menangani cabaran membangunkan vaksin terutama sekali terhadap COVID-19. Dan sebenarnya Malaysia antara salah satu 39 buah negara yang menyertai WHO Solidarity Trial dalam kajian rawatan COVID-19 termasuk pembangunan vaksin, dan sehingga kini fasa 3 clinical research on COVID-19 vaksin dengan syarikat Sinovac Biotech China telah pun dilaksanakan, dan juga fasa 3 inactivated COVID-19 vaksin China iaitu syarikat Sinopharm sedang kita usahakan. Dan antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah untuk melaksanakan fasa ketiga vaksin, penggunaan vaksin iaitu clinical trial fasa ketiga, dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi perlulah kita laksanakan dahulu seperti memohon kelulusan agensi regulatory pharmaceutical negara dan melepasi jawatankuasa etika penyelidikan perubatan MREC, dan ia perlu dilaksanakan di bawah KKM. Terima kasih. Sekarang saya berjemput Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli. Soalan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya soalan nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan ini sekali dengan soalan oleh Yang Berhormat Kemaman pada 16 Julai 2020 dan juga Yang Berhormat Pokok Sena pada 13 Ogos 2020 mengenai pelan strategi dan tumpuan bagi membangunkan industri buruh serta prospek masa depan industri ini. Tuan Yang Dipertua,
Kementerian tiada hasrat untuk menggantikan komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dengan tanaman buluh. Apa yang dilakukan ialah oleh kementerian ialah memperkasakan lagi industri sawit dengan kajian teknologi terkini sawit, memperluaskan pasaran luar negara, mempelbagaikan produk nilai tambah makanan berdasarkan sawit di peringkat antarabangsa, dan juga apa yang kita buat ialah untuk menambah satu lagi meneroka peluang menjadikan buluh sebagai satu komoditi masa depan di samping pelbagai lagi produk komoditi yang lain. Bagi membangunkan industri buluh, kementerian telah menyenaraikan buluh sebagai salah satu tanaman hutan yang perlu dikomersialkan menerusi pembangunan program pembangunan ladang hutan bersama dengan 8 lagi spesies hutan yang lain yang telah diluluskan pada tahun 2005 lagi dengan peruntukan sebanyak 1.04 bilion, tetapi untuk buluh disenaraikan pada tahun 2014 dengan saiz minimum 20 hektar dan juga bermula tahun 2020 dengan saiz minimum diturunkan pada 4 hektar. Dan baki terkini peruntukan untuk program perdagangan ladang hutan ini ialah 85 juta lagi, dan kementerian saya sedang dalam proses mengubah skim pinjaman mudah yang berbentuk konvensional sebelum ini kepada pembiayaan berasaskan Islam atau patuh syariah. Dan untuk membangunkan lagi industri ini, kementerian sedang dalam proses menghasilkan satu pelan tindakan pembangunan industri buluh Malaysia untuk tahun 2021 hingga 2030, dan satu bengkel telah dibuat melibatkan pelbagai pihak dibincangkan pada 30 Jun 2020. Selain itu, kementerian juga telah merancang strategi jangka masa pendek dan panjang, antaranya membangunkan piawai antarabangsa berkaitan buluh, R&D dengan FRIM, dan juga promosi seperti penganjuran World Bamboo Day dan Asian Bamboo Symposium yang terakhir dibuat pada tahun 2016, dan juga membina pelbagai infrastruktur dan bangunan ikonik berdasarkan buluh antara yang terakhir akan dibuat di Kuala Terengganu sebagai satu projek penyelidikan, dan juga meneruskan pembangunan industri buluh ini untuk RMK ke-12. Dan juga kita melihat peluang daripada buluh ini untuk menghasilkan papan lapis, perabot, makanan, fabrik, kraft tangan, kutleri, pembinaan, ekopelancongan dan juga bahan bakar seperti pembuatan arang dan pelet. Semua adalah satu peluang yang mesti diteroka oleh rakyat Malaysia dalam industri ini. Terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Berhormat Lumut. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Menteri atas jawapan, dan saya gembira kerana pihak belah sana tidak lagi mentertawakan industri buluh ini yang cuba dipolitikkan, dan ada yang bertanyakan spesies yang mana yang boleh digunakan untuk menjadi exhaust pipe kereta terbang. Ini parit sulung tak ada dalam dewan ya. Jadi kita gembira, dan saya ingin bertanya kepada Menteri, unjuran dari segi perbelanjaan ataupun model yang akan kita gunakan dan hasilnya kepada negara dalam jangka masa yang terdekat dan juga dalam masa sederhana, supaya ianya dapat memberikan gambaran betapa pentingnya industri ini supaya dia dapat menggalakkan terutamanya anak-anak muda kita yang bakal disediakan dengan mungkin modal-modal permulaan perniagaan yang sepatutnya disediakan supaya minat anak-anak muda dalam industri yang mempunyai masa depan yang baik ini dapat disegerakan. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Lumut. Isu ditertawakan itu barangkali merujuk kepada cara menjawab bila dikaitkan buluh dengan sawit. Adapun saya menegaskan bahawa sawit satu isu yang perlu kita perkasakan dan buluh satu isu yang mesti kita perkasakan. Itu perbezaan pendekatan antara saya dengan yang bahagia seputih. Dan boleh rujuk, ini isu terpulang pada publik untuk menentukan, bincang, boleh lihat apa yang dibincangkan di peringkat publik dan juga media, tak boleh bising di sini. Tetapi untuk industri buluh, saya melihat prospeknya begitu ada. Tetapi kalau kita lihat tahun 2017, nilai ekspor buluh ialah 20 juta. Malangnya tahun 2018 dan 2019 menurun kepada 9 juta dan lebih menurun lagi pada tahun 2018. Maka saya melihat ini kegagalan pada waktu yang lalu. Maka bagi saya industri mesti terpacu dengan cara yang begitu bijak dan berhati-hati, dan prospek sangat besar. Sebab itulah yang pertama sekali ialah yang saya kempen besar-besaran ialah untuk menanam buluh kerana telah disediakan suatu pembiayaan mudah.
yang boleh memberi untung jangka masa panjang. Kerana hari ini bekalan buruh hanya bergantung kepada bekalan hutan yang diambil oleh orang kampung atau orang asal sahaja, tak ada bekalan yang konsisten. Kita perlukan ladang, kerana itulah ladang ini boleh memberikan income yang baik yang saya telah sebut dalam tingkat media, menghasilkan income sehingga 64,000 setahun. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, silakan Yang Berhormat. Terima kasih. Saya baling ni penting. Perkara ni memang dibaling banyak puluh. Tidak ada. Baling bagi belakang dulu. Baling bangun lambat. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya ingin bertanya, apakah status projek kerjasama di antara Kementerian Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia dan Kerajaan Negeri Perak membangunkan industri buluh secara kluster dengan menubuhkan tapak semayan buluh di Ulu Kintar seluas 1.7 hektar, dan sejauh manakah perancangan insentif pinjaman mudah yang disediakan untuk pengusaha khususnya membangunkan ladang buluh memberi kesan kepada kadar ekspor buluh negara kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Parit. Pertama sekali untuk pembangunan tapak semayan dan juga makmal tisu culture buluh di Lahad Perak telah ditandatangani antara MPIB dengan Forest Plantation Development Sdn Bhd pada 3 Julai 2020. Dalam masa yang sama kita kembangkan lagi perbincangan dengan Kerajaan Negeri Kedah. Mesti syarikat K Bio Sdn Bhd, itu syarikat pembuat tisu culture di bawah Kulim Teknologi Park Corporation Sdn Bhd di Kedah. Dan juga kita bergerak lebih jauh lagi. Kita bincang Kerajaan Negeri Terengganu untuk membina satu model ladang buluh di tanah keluasan sekitar 15 hektar. Ini antara yang kita usahakan dan menerusi projek peladangan buluh tadi yang masih lagi berbaki 80 juta yang kita boleh kita serahkan berikan kepada rakyat. Cuma isunya ialah kesedaran untuk memohon kerana melibatkan status tanah. Setakat ini belum ada lagi syarikat yang diberi kelulusan untuk pembiayaan ini kerana melibatkan status tanah, dan saya mengharapkan ramai yang tampil untuk memohon peruntukan ini. Dan lagi penting ialah kita telah menukar daripada conventional method kepada sistem pembiayaan patuh syariah. Terima kasih. Boleh bagi satu soalan ni. Satu soalan Hamzah Jaya. Baling ni banyak buluh, banyak getah, banyak kelapa sawit. Silakan Hang Tuah Jaya. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya gembira sebab Menteri telah mengambil keputusan untuk meneruskan dasar dan hala tuju penanaman buluh yang ditetapkan oleh Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan. Dahulu Menteri kata idea ni kurang cerdik, tapi sekarang saya percaya Menteri dah cerdik lah sekarang ni. Saya nak khusus kepada yang disebut oleh Menteri tadi tentang pelan tindakan pembangunan industri buluh 2021-2025. Jadi saya ingin tanyakan apakah kerangka asas plan ini dan apakah program-program yang dianggap sebagai game changer dengan izin yang mungkin telah diberikan maklum balas dalam dialog ataupun perbincangan pemegang taruh dalam industri ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya. Saya mengambil inisiatif untuk menyambung kerana melihat kegagalan yang lalu dalam meneruskan dan menyemarakkan industri ini, sedangkan peluang yang sangat besar yang boleh kita ambil peluang, kegagalan menguruskan dan berkempen. Maka apa yang saya buatlah berkempen besar-besaran. Pertama sekali berkempen pada sudut penanaman. Kerana selagi mana buluh diambil secara biasa saja menerusi ladang hutan daripada orang asal dan orang kampung, maka tidak ada bekal yang konsisten dapat kita bekal kepada industri ini. Dan pelabur tidak boleh masuk untuk melabur di peringkat hiliran. Maka yang pertama saya punya concern ialah untuk memastikan peladangan itu berlaku secara komersial dan bajet disediakan, pembiayaan disediakan. Ini kempen pertama saya. Adapun untuk kita pergi lebih jauh lagi ialah jangan kita melihat buluh hanya pada buluh semata-mata, tapi daripada apa yang boleh kita hasilkan, papan lapis dan sebagainya, dan arang dan sebagainya daripada produk hiliran daripada buluh. Ini yang mesti kita buat. Maka kelemahan yang lalu saya akan baiki dan kita akan sempurnakan untuk kebaikan rakyat, kerana ia boleh memberi pendapatan yang baik untuk rakyat Malaysia, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara. Seterusnya saya menjemput Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli. Terima kasih Tan Sri Ketua. Assalamualaikum. Soalan yang ketujuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Dungun atas soalan berkenaan dengan nuklear. Nuklear Malaysia menawarkan khidmat teknologi nuklear dalam pelbagai sektor ekonomi dalam usaha meningkatkan kemahiran teknikal berteraskan sains dan teknologi nuklear kepada rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga dalam proses pemulihan ekonomi. Nuklear Malaysia menawarkan 3 program utama, iaitu 1, konsultasi dan kerjasama R&D dan juga commercialization dan inovasi, 2, khidmat kepakaran teknikal, dan yang ketiga, latihan. Bidang kepakaran nuklear Malaysia merangkumi pelbagai sektor terutamanya dalam sektor industri, pertanian dan perubatan. Sebagai contoh dalam bidang pertanian, mungkin kita tak kaitkan dengan teknologi nuklear, tetapi nuklear Malaysia telah memperkenalkan 2 variety padi yang baru, dikenali dengan nama NMR 151 dan NMR 152 yang mempunyai tahap toleran yang tinggi terhadap penyakit serta keadaan cuaca yang tidak menentu, di samping mampu mengeluarkan hasil yang tinggi. Kalau biasanya 4 tan 1 hektar, tetapi padi nuklear ini dapat menghasilkan 9 tan 1 hektar. Dan kita sedang bincang dengan pihak Kementerian Pertanian untuk padi ini diklasifikasikan sebagai padi sah. Nuklear Malaysia sedia berkongsi kepakaran yang dimiliki dalam penghasilan benih baru, tanaman dan kaedah pengurusan pertanian yang cekap ataupun precision agriculture dengan golongan petani dan peladang. Untuk sektor perubatan pula, Nuklear Malaysia mempunyai kepakaran menghasilkan radioisotop samarium 153 untuk tujuan penjagaan paliatif bagi pesakit kanser tulang dan iodine 131 untuk rawatan kanser tiroid sebagai contoh untuk diaplikasikan dalam sektor perubatan. Bagi sektor industri pula, Logi Altron dan Sinagama di Nuklear Malaysia telah menyediakan perkhidmatan penyinaran bagi peralatan perubatan, produk farmasi makanan, jadi contohnya catheter, medical gloves, dapat kita buat irradiation supaya menepati standard ekspor, dan juga herba dan rempah, buah-buahan, kosmetik, silicon wafer dan kabel taut silang. Gamma Greenhouse pula menyediakan khidmat penyinaran tumbuhan dan bahan culture tissue untuk tujuan pembiakbakaan pertumbuhan yang boleh dimanfaatkan oleh sektor pertanian juga. Selain perkhidmatan kepada industri, Nuklear Malaysia juga menawarkan program latihan untuk aplikasi sains dan teknologi nuklear dalam pelbagai bidang. Bidang-bidang antaranya termasuk bidang perubatan, industri, pembuatan, pengurusan alam sekitar. Sebagai contoh, setiap pekerja sinaran perlu dilatih di Nuklear Malaysia. Kita juga latih Radiation Protection Officer di mana-mana industri yang ada kesan radiation. Kita melaksanakan penilaian tanpa musnah terutamanya dalam sektor kipalan dan sehingga kini sebanyak 50,988 peserta telah dilatih oleh Nuklear Malaysia. Nuklear Malaysia juga merupakan penyedia latihan dalam bidang sains dan teknologi nuklear yang berdaftar di bawah HRDF sejak tahun 1996. Silakan soalan tambahan pertama, Dungun. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Kita melihat dalam satu penerbitan tahunan, sebuah penerbitan telah menyebutkan itu bagi tahun 2018 GII menyenaraikan kedudukan Malaysia dalam tangga ke-35 dari senarai negara berpendapatan sederhana yang menunjukkan kemajuan dari segi inovasi. Soalnya, adakah kemampuan yang perlu dalam kita menyediakan sumber manusia dalam memajukan bidang ini? Berdasarkan Sains Outlook 2017, nisbah pelajar yang mendaftar di dalam aliran sains tingkatan 4 dan tingkatan 5, sekolah kerajaan menunjukkan bahawa peratusan pelajar dalam bidang STEM berbanding sastra ialah 46.54%. Data ini pula merangkumi pelajar dalam aliran pendidikan teknikal dan latihan vokasional, TVET. Jika pelajar TVET ini diasingkan,
maka nisbah pelajar aliran sains berbanding sastra sebenarnya masih rendah. Ini menunjukkan betapa usaha untuk meningkatkan minat, kesedaran dan pembinaan masyarakat dalam sains dan teknologi perlu ditingkatkan. Soalnya, adakah ada usaha-usaha ke arah melibatkan sumber manusia dan keupayaan dalam bidang? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat. Soalan tambahan ini keluar sedikit daripada tajuk nuklear dan lebih kepada satu soalan umum berkenaan dengan modal insan dan juga pembangunan pendidikan dalam bidang STEM. Saya jawab berkenaan dengan sains nuklear sebagai contoh memberi gambaran bahawa bidang seperti nuklear ini sebenarnya dapat menarik minat daripada rakyat tempatan. Berdasarkan kepada rekod modal insan dalam sistem KRSTE.my, sejak Jun 2020, jumlah modal insan dalam bidang sains nuklear adalah sebenarnya ramai, 432 orang. Definisi modal insan STI yang digunakan pakai berdasarkan kepada Canberra Manual, iaitu seorang yang berjaya menamatkan pengajian di peringkat tertiary dalam bidang STI atau seseorang yang bekerja dalam bidang STI walaupun tidak memiliki sebarang kelayakan dalam bidang tersebut. Nuklear Malaysia juga bekerjasama dengan Universiti Tempatan UKM, ada Bachelor of Science dalam Nuclear Science UTM, Bachelor dalam Nuclear Engineering Universiti Melaya, ada peringkat sarjana dan PhD. Jadi untuk rumuskan perkara tersebut dan menjawab soalan, ya memang betul kita ada sedikit cabaran untuk menggalakkan anak-anak muda kita masih lagi agak ke belakang dalam terlibat dalam bidang STEM secara umumnya, tetapi minat dan juga dari segi kursus-kursusnya sudah ada di universiti-universiti tempatan awam, dan saya harap akan memperbudayakan lagi sains dan teknologi supaya lebih ramai minat dalam bidang STEM. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya jemput sekiranya ada soalan tambahan kedua. Yang berhormat Merbuk. Terima kasih Perdana Pertua. Oh, itu. Yang berhormat Menteri. Daripada jawapan tadi disebut nuklear Malaysia antara lain 3 fungsinya adalah khidmat perunding bagi R&D, kemudian saya semak balik dalam National Key Result Area R&D, sebenarnya nuklear Malaysia ni tak ada pun dalam kedudukan 10 yang pertama, ya. Kemudian dari segi IP filing juga tak termasuk dalam 10 yang pertama. Dalam bidang pengkomersialan juga tak ada langsung. Jadi saya tengok macam out of sync antara jawapan tadi dengan polisi kerajaan yang ada. Mohon sedikit pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Memang betul dari segi pengkomersialan teknologi nuklear ini agak tidak banyak waktu ini. Jadi apabila saya telah melawat agensi nuklear Malaysia baru-baru ini, saya telah melihat kepada teknologi yang ada di situ. Memang banyak IP, memang ada banyak penyelidikan. Tapi masalah di agensi nuklear, seperti mana juga masalah di institut penyelidikan yang lain, adalah untuk kita commercialize teknologi dan juga penyelidikan yang sedia ada. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, di Malaysia, di peringkat experimental development, iaitu di peringkat sebelum commercialization, perbelanjaan kita adalah hanya 15% daripada gross expenditure on R&D. Maksudnya kebanyakan daripada perbelanjaan kita dalam pendidikan dan pembangunan adalah di peringkat fundamental dan applied research. Manakala di negara-negara maju ataupun negara-negara yang sama taraf dengan kita, mereka telah memberi banyak lagi tumpuan perbelanjaan kepada experimental development, hampir 50%. Itu sebelum commercialization. Jadi cabaran yang saya ada sebagai Menteri Sains dan Teknologi adalah bagaimana untuk meyakinkan kita supaya perbelanjaan kita sama ada daripada sektor awam ataupun sektor swasta disalurkan lebih kepada peringkat experimental development, iaitu untuk membawa penyelidikan, membawa IP itu ke tahap commercialization. Jadi itu gambaran umum.
Gambaran di peringkat nuklear pula, saya akui bahawa mungkin ada sedikit kelembapan untuk kita develop teknologi nuklear ini, mungkin sinonim dengan tenaga nuklear dan sebagainya, tetapi sebenarnya banyak aplikasi dia. Dan saya akan melihat bagaimana untuk meningkatkan lagi pengkomersialan daripada teknologi nuklear. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Penampang membukakan soalannya. Silakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya nombor 8. Sila, saya jemput Yang Berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk menjawabnya. Terima kasih Yang Berhormat Penampang. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya mohon untuk menjawab soalan ini bersekali dengan Yang Berhormat Sibu dan juga Yang Berhormat Bangi, memandangkan ahli-ahli Yang Berhormat membangkitkan perkara yang sama. Tuan Yang di-Pertua, bagi pertanyaan berhubung status persidangan APEC 2020, ketidaktentuan akibat penularan COVID-19 telah memberikan impak yang besar kepada perancangan Malaysia sebagai penganjur mesyuarat-mesyuarat APEC sepanjang tahun 2020. Walau bagaimanapun, Malaysia terus tekad melaksanakan tanggungjawab dan amanah sebagai pengerusi APEC bagi tahun ini. Dalam hal ini, Malaysia telah mengambil langkah-langkah proaktif bagi meneruskan program-program kerja APEC dengan menggunakan format persidangan secara maya atau digital di peringkat kumpulan kerja dan pegawai-pegawai kanan APEC. Malaysia telah berjaya menerajui rundingan di kalangan anggota ekonomi APEC serta memuktamadkan kenyataan Menteri-Menteri Perdagangan APEC mengenai COVID-19 secara maya sepenuhnya. Kenyataan ini telah dikeluarkan pada 5 Mei 2020 yang membuktikan keupayaan Malaysia dalam menjayakan keberhasilan APEC secara maya. Malaysia dengan sokongan padu anggota ekonomi APEC sedang giat meneruskan pelaksanaan agenda APEC 2020 yang berlandaskan konsep kemakmuran bersama atau shared prosperity selari dengan tema dengan izin Optimizing Human Potential Towards a Future of Shared Prosperity yang telah dipersetujui oleh anggota ekonomi APEC. Tema ini bermatlamat untuk mewujudkan kerjasama yang seimbang dan adil di kalangan ekonomi APEC ke arah pembangunan yang lebih inklusif. Pencapaian paling utama bagi penganjuran APEC 2020 adalah penghasilan visi pasca 2020 APEC yang dipimpin oleh Malaysia selaku pengerusi APEC dan akan dilancarkan oleh para pemimpin APEC pada hujung tahun 2020. Visi baru APEC ini sedang dirangka bagi menggantikan matlamat Bogor yang akan berakhir pada tahun ini. Visi baru ini akan menjadi panduan jangka panjang kepada anggota ekonomi APEC dan akan menjadi satu sumber rujukan utama dalam melaksanakan inisiatif ekonomi di rantau Asia Pasifik. Tuan Yang di-Pertua, sukacita saya memaklumkan tentang status perbincangan visi baru ini yang akan menggantikan matlamat Bogor. Malaysia sedang giat menganjurkan sesi perbincangan, libat urus dan mesyuarat bersama anggota ekonomi APEC, ahli akademik dan wakil industri secara berterusan bagi merangka visi pasca 2020 APEC. Pada bulan Disember 2019 dan Februari 2020, 2 mesyuarat khusus secara fizikal bersama pegawai-pegawai kanan APEC telah dianjurkan dan 1 sesi dialog bersama pemegang taruh berkenaan visi pasca 2020 APEC. Bagi memastikan visi baru ini dapat dimuktamadkan dan dilancarkan pada hujung tahun ini, MITI meneruskan beberapa siri perbincangan dan mesyuarat berkaitan penyediaan dokumen penting ini di peringkat pegawai-pegawai kanan secara maya di sepanjang tempoh PKP. Malaysia juga sedang menimbangkan kaedah penganjuran yang terbaik dan berkesan bagi sidang kemuncak pemimpin-pemimpin ekonomi APEC pada penghujung tahun ini bersesuaian dengan situasi pasca pandemik COVID-19. Visi pasca 2020 APEC akan dilancarkan semasa sidang kemuncak ini. Terima kasih. Sila Penampang. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang di-Pertua dan juga Menteri. Berkenaan dengan pengganti Bogor Goals, adakah jenama nama sudah ditentukan? Sebab adanya banyak cadangan waktu kerajaan yang lepas, iaitu satunya nama goal ataupun visi baru ini
dinamakan sebagai Kinabalu Goals. Saya harap Menteri dapat pertimbangkan. Soalan saya, Menteri, adalah ini. Menteri telah menjelaskan bahawa sidang kemuncak ini akan masih diadakan pada November, dan adakah kerajaan membuat keputusan seperti mana New Zealand telah membuat keputusan untuk mengadakan virtual summit sebagai pengganti di usual dengan izin APEC summit yang diadakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Penampang. Berhubung visi pasca 2020 APEC, nama yang akan dikemukakan mestilah tertakluk kepada konsensus anggota ekonomi APEC, kerana dokumen ini bukanlah satu dokumen yang dihasilkan oleh Malaysia sahaja, tetapi perlu mendapat konsensus dan persetujuan daripada negara-negara anggota ekonomi APEC. Yang keduanya, saya mengambil perhatian tentang concern ataupun keprihatinan Yang Berhormat tentang apakah kaedah yang berkesan untuk penganjuran APEC pada tahun ini. Saya telah menyatakan bahawa kerajaan sedang menimbangkan beberapa pilihan. Yang pertama, kita buat virtual sepenuhnya, tetapi sudah tentulah ada juga cabaran yang perlu dihadapi kerana kita ada 8 time zone di antara anggota ekonomi APEC, dan kita telah berjaya di peringkat pegawai, dan saya percaya perkara ini boleh dipertimbangkan. Yang kedua, option yang sedang dipertimbangkan ialah menggunakan hybrid. Mungkin sebahagiannya boleh hadir bagi negara-negara yang telah diisytiharkan zon hijau, dan negara-negara yang belum lagi mungkin mereka terpaksa membuat secara virtual. Ataupun yang ketiga, kita mungkin menimbangkan untuk mengambil slot pada tahun 2023 yang belum ada penganjur pada tahun yang berkenaan. Jadi perkara-perkara ini sedang dalam pertimbangan kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat Penampang. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua. Masa masih ada lagi, saya jemput Yang Berhormat Serian untuk kita bermula 1 jam 30 minit. Kita beri peruntukan 1 jam 30 minit. 11.48 baru cukup 1 jam 30 minit. Sila. Serian, soalan nombor 9. Baik, kalau dah merasakan cukup, baik. Ahli-ahli berhormat, pertanyaan jawab lisan akan ditamatkan sekarang. Sila, setiausaha. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Usul Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin mencadangkan bahawa majlis ini memerintahkan Ketua Polis Negara menjaga supaya selama penggal Dewan Rakyat yang ada sekarang, jalan-jalan melalui lorong-lorong menuju ke Dewan ini hendaklah sentiasa terbuka dan boleh dilalui, dan jangan ada apa-apa halangan menghalang ahli-ahli hendak pergi dan balik dari Dewan ini. Jangan berlaku apa-apa kacau bilau di jalan-jalan menuju ke Dewan ini, dan supaya jangan ada huru-hara di bangunan Dewan ini dan berhampiran dengan bangunan ini. Dan Setiausaha Dewan Rakyat hendaklah menyampaikan perintah ini kepada Ketua Polis Negara yang tersebut itu. Terima kasih, Tuan Ketua. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, saya menyokong usul ini. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalahnya usul oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang telah dibacakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mencadangkan usul di bawah perkara 57(2)C Perlembagaan Persekutuan bagi mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Di-Pertua Yang Berhormat Tan Sri Datuk
Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Tuan Yang Pertua, saya ingin mencadangkan bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang di-Pertua yang Muhammad Tan Sri Dato' Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang di-Pertua. Sila. Tuan Yang Pertua, saya menyokong. Terima kasih, Gombak. Ahli yang berhormat, masalahnya sekarang ini ialah usul yang amat berhormat Perdana Menteri ini terbuka untuk dibahas. Saya jemput, saya beri tempoh masa 10 minit. Setiap saya berikan 2 dari sebelah sini dan 2 daripada sebelah ni. Tuan Yang Pertua, ini soal yang penting bagi ahli parlimen. Saya cadangkan Yang Pertua atau timbalan Yang Pertua jangan mengambil keputusan yang terlalu pantas dan kopoh untuk menghalang ahli parlimen dari berbahas. Ini soal besar, bukan soal teknikal. Dengar dan saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh mendengar dan menjawab, dan sebelum ahli-ahli parlimen memutuskan dengan mengundi. Jadi tak ada sebab mengapa kita nak hadkan kepada 2 orang dan dengan hadkan masa yang terbatas, kerana isu ini isu besar bagi negara. Pertama kali berlaku dalam sejarah. Baik. Ada siapa di sebelah sini ingin berbahas? Datuk Speaker, kita nak minta Yang di-Pertua, jawab dulu sebelum saya bahas. Saya tanya, jawab dulu sebelum saya bahas. Apakah boleh dengan persetujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Buat je ruling. Bagi sedikit kelonggaran ahli parlimen bahas, ahli parlimen di belah Perikatan Nasional jawab atau bahas, kemudian mengundi. Ya. Itu pernyataan saya. Baik, saya terima untuk saya buka masa untuk berbahas sekarang ini, sebab tu saya jemput Yang Berhormat untuk berbahas. Tak, buat ruling dulu. Ruling. Boleh buat ruling. 5 minit, 10 minit, setengah jam. Tak betul. Dari segi masa dan jumlah. Saya bagi peluang tadi, beri peluang 10 minit untuk berikan perbahasan. Ini isu yang besar. Tak pernah berlaku. Betul. Memang. Apa salah Tan Sri Speaker? Baik. Apa salah Tan Sri Speaker yang nak dia ditukar? Apa alasannya? Baik. Takkan sekadar kerana ada calon yang lain. Saya benarkan Ketua Pembangkang tempoh masa 10 minit. You see your point. Berapa pembahas Tuan Yang Pertua? Tuan Yang Pertua, tadi saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi ruang parlimen, beri ruang kepada ahli parlimen bahas. Saya nak tanya, apakah keputusan membolehkan ahli-ahli parlimen bahas dalam isu yang penting belum pernah berlaku dalam sejarah? Speaker buat keputusan. Ruang. Itu ruling daripada keputusan, ruling daripada speaker, bukan Perdana Menteri. Terima kasih. Kalau jahatkan anak. Baik. Saya dah beri peluang untuk berbahas dan sekarang bagi peluang untuk ahli-ahli berhormat yang lain. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih. Sila. Tak boleh macam ni. Yang Berhormat. Keputusan saya muktamad. Saya beri ruang untuk berbahas. I give you 10 minutes. Ya. Sila. Sila. Ya. Speaker. Ketua Pembangkang perlu diberi peluang dulu. Contoh. Yang Pertua. Peraturan. Baik. Yang mau tak boleh Ketua Pembangkang. Tak, saya beli 2 orang. Sila. Baik, teruskan. terima kasih. Yang Amat Perdana Menteri pun ada. Dengar, kita tengok prestasi speaker yang ada dan prestasi Timbalan Di-Pertua yang ada. Jawab pun tak boleh. Kita tanya soalan, depan Perdana Menteri minta keputusan, dia bagi orang lain bahas. Baik, saya akan teruskan. Dulu siapa lantik speaker tu? Baik. Tuan Speaker. Iksan lantik. Bukan masa bahas. Tuan Speaker. Point of order. Point of order. Ya. Tuan Speaker, point of order, Tuan Speaker.
Tuan Speaker, saya merujuk kepada aturan mesyuarat nombor 3, nombor 4, khususnya nombor 4/1 dan juga kepada usul yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri. Tuan Speaker, usul yang dicadangkan dan dibentangkan membaca seperti berikut, bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Ketua Yang Berhormat Tan Sri Datuk Muhammad Arif Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang Ketua. Tuan Yang Ketua, kita lihat kepada usul yang telah pun dibentangkan, alasan yang diberikan yang membolehkan usul ini dicadangkan adalah terdapat pencalonan yang lain. Tuan Speaker, saya bawa perhatian Tuan Speaker kepada aturan mesyuarat 3 dan 4. Di mana dengan cukup jelas dinyatakan, dan saya izinkan saya untuk baca, bila-bila jawatan Tuan Yang Ketua itu kosong, baik dengan sebab dibubarkan Parlimen atau dengan lain-lain sebab, maka majlis sebaik-baiknya cukup bilang ahli-ahli hendak memilih Tuan Yang Ketua. Jadi, Tuan Yang Ketua, pencalonan itu tidak boleh dikemukakan melainkan ada kekosongan. Dalam keadaan tersebut, kita sebagai pembangkang di sini hendak tahu di manakah kekosongan itu. Kalau tidak ada kekosongan, maka pencalonan tidak boleh dibuat. Dan kalau ada kekosongan, Tuan Speaker, notis perlu diberikan kepada semua ahli yang berhormat berkenaan kekosongan supaya kita juga boleh cadangkan supaya calon kita diangkat. Baik. Jadi ini adalah prosedur yang sangat basic, Tuan Speaker. Baik. Di manakah kekosongan itu? Dan kalau tidak ada kekosongan, maka usul yang dibawa itu tidak boleh dibentangkan. Saya minta untuk satu ruling daripada Tuan Speaker. Baik. Cukup terang dan jelas, Tuan Speaker. Terima kasih. Nanti kita minta akan dijawab. Peraturan mesyuarat. Nah, sila. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Pucuk. Buat luring. Speaker patut jawab. Speaker yang bukan menteri. Yang Berhormat. Speaker kena bagi panduan, penjelasan. Speaker penjelasan. Saya beri kebenaran untuk Kota Baru untuk menjawab. Sila. Speaker kena buat luring. Speaker tak jawab. Speaker lah jawab. Apa ni? Ahli-ahli yang berhormat, dia menggunakan standing order, saya minta dia jawab. Baik, terima kasih. Tak. Duduklah. Tuan Samad. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Ni macam mana ni? Who's running the house? Siapa yang mempengerusikan? Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Saya yang Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Eksekutif. Saya ingin menjelaskan kepada Dewan ini, Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Pada 26 hari bulan Jun tahun 2020, Speaker yang jawab, Perdana Menteri telah memasukkan satu usul. Speaker yang kena jawab, bukan eksekutif jawab. Baik. Shah Alam, sila duduk. Saya kata, saya memperkisikan oleh kerana dia menunjukkan standing order, saya minta supaya Kota Baru untuk menjawab. Sila. Tak boleh. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Usul ini telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, diterima oleh Yang Berhormat. Usul ini telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker, bukan timbalan Speaker. Saya mohon sebagai satu usul yang mengikut peraturan. Jadi tidak ada sebab mana-mana pihak mempersoalkan usul ini. Tuan Speaker, Tuan Speaker kena jawab, bukan dia. Betul. Tuan Speaker kena jawab. Tuan Speaker kena buat ruling. Usul ini Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua Tuan Speaker kena buat ruling kepada perlembagaan. Dan Tuan Speaker yang kena buat ruling, bukan perlembagaan dan Kota Baru. Standing order. Tuan Speaker kena buat ruling. Dan perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi di dalam negara ini. Oleh itu, usul ini adalah teratur. The motion is in order. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Baik. Terima kasih.
Ya, saudara, bertemu kembali dalam langsung dari Parlimen. Seperti dijangka, hari pertama mesyuarat kedua, penggal ketiga Parlimen ke-14 mencapai suhu panas apabila sesi perbahasan bagi usul mengenai pengosongan jawatan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof dibahaskan. Untuk maklumat anda, hari ini usul kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam aturan urusan mesyuarat adalah berkaitan dengan pengosongan jawatan yang di-Pertua Dewan Rakyat, timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga usul cadangan untuk meletakkan ataupun mencalonkan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Anda boleh terus mengikuti sesi perbahasan bagi kesemua usul-usul tersebut menerusi platform cara dalam talian kami di myclick.rtm.my ataupun Facebook Berita RTM. Sebelum sesi pembentangan usul tersebut, 8 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga timbalan Menteri yang berkaitan dalam sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Soalan pertama diajukan oleh Perdana Menteri, dijawab oleh Perdana Menteri yang diajukan oleh Ahli Parlimen Kota Samarahan mengenai kedudukan ekonomi semasa, prestasi pertumbuhan ekonomi negara dan juga kadar pengangguran masa kini. Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menjawab soalan itu memaklumkan bahawa kerajaan melalui Majlis Tindakan Ekonomi sedang dalam proses penyediaan pelan pemulihan ekonomi jangka panjang dan ia dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Pelan tersebut antara lain akan memberikan tumpuan kepada penambahbaikan dalam pasaran buruh, reformasi institusi awam dan kerangka urus tadbir serta pelaksanaan pendigitalan dan revolusi perindustrian keempat. Tambah beliau lagi, Jabatan Perangkaan mengunjurkan kadar pengangguran adalah sebanyak 5.5% atau 860,000 orang bagi tahun 2020. Bagaimanapun, pasaran buruh dijangka mulai pulih pada akhir tahun ini berikutan langkah kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang membolehkan operasi perniagaan dibuka sepenuhnya pada 10 Jun lalu. Menjawab soalan asal Ahli Parlimen Kota Samarahan, Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan Dewan bahawa ekonomi Malaysia telah berkembang sebanyak 0.7% pada suku pertama tahun 2020, iaitu lebih baik daripada jangkaan kebanyakan pakar ekonomi. Baik, Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan bahawa kerajaan mengambil tindakan yang segera dalam aspek pemulihan ekonomi terutama ketika pandemik COVID-19 melanda negara. Beliau menjawab soalan yang diajukan oleh Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu tahu mengapa perbahasan pemulihan ekonomi tidak dilaksanakan di Parlimen. Baik, ini pula soalan kedua yang diajukan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Beliau memaklumkan bahawa syarikat yang membangunkan aplikasi MySejahtera KP Soft adalah milik anak tempatan, bukan milik syarikat di luar negara meskipun ia didaftarkan di Amerika Syarikat. Beliau berkata ekosistem yang terdapat di Malaysia tidak membolehkan kepakaran tempatan dibangunkan di negara ini. Dan sehingga April lalu, beliau turut memaklumkan kerajaan telah menyediakan 4,098 perkhidmatan digital, 36.7% daripadanya beroperasi secara menyeluruh dalam talian tanpa perlu hadir ke kaunter. Saudara, rangkuman penuh mengenai intipati sesi pertanyaan bagi jawab lisan dan juga pembentangan dan perbahasan usul-usul berkaitan akan kami bawakan terus-menerus menerusi platform secara dalam talian dan juga berita tengah hari, berita wilayah dan juga berita perdana malam ini. Jangan lupa saksikan kami untuk rangkuman menyeluruh persidangan Dewan Rakyat hari pertama mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14 pukul 10.30 malam nanti. Kita jumpa lagi esok insya-Allah seperti biasa pukul 10 pagi langsung dari Parlimen. Saya Indira Zahra Hadian. Salam hormat. Assalamualaikum.